Adakah orang Melayu hari ini nak bermain dengan emosi yang sebenarnya tidak. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sembang sahur. Salam Ramadan untuk teman-teman yang berkesempatan bersama dengan saya. Apa khabar saudara Abu Samah dari Puchong 2, saudara Muhammad Kapli, saudara Madani, saudara DZ Ketari, saudara Fazil Yub. Begitu juga saudara Mat Paridun Tukiman, saudara Ahmad Map, saudara Zamri LC, saudara Zack Peri dari Johor, saudara Puan Halimah Ismail, saudara Richard Bakri. Begitu juga saudara Mazlan Nak, saudara Yusuf Awang dari Tanah Merah, Kelantan. Puan Rosmini apa khabar? Dah selesai ke sudah ke mini buat tarawih hari malam ni? Itu juga saudara Puan Rosmini dari Pontian Johor, saudara Hasan Harun dari Bukit Jalil, Kuala Lumpur. Saudara Puan Hamidah Kamat, terima kasih hadir. Itu juga teman-teman yang lain yang nak tengok ni macam mana ni. Sekejap ada, sekejap tak ada di TikTok ni, tolong. Pak Chu apa khabar Pak Chu? Dilangkap. Dia kata salam sayang untuk saya dan panel malam ni. Baik saudara, hari ini hari Jumaat, tanggal 29 Mac 2024 dan merupakan 18 Ramadan. Artinya malam ini kita menyambut sekitar 19 Ramadan. 19, hari ini 18, 19. Kalau 19 Ramadan, seandainya selalunya lah kita berpuasa ni 29 hari selalunya. Artinya inilah malam 10 malam terakhir ni. Malam ini malam kita harus mengejar malam Lailatul Qadar, saudara. Dan jangan lupa dalam saat-saat begitu kita masih lagi negara kita masih lagi ada virus sebut. Hari yang ke-1465, saudara. Virus sebut melanda negara kita. Jadi kalau saudara pergi ke pasar Ramadan, pastikan anda melakukan penjarakan sosial. Apa khabar saudara Abang Tony dari Kanga, saudara? Itu juga saudara Muhammad Raimi Siddiq, saudara Rabudin Pasarat dari Kuala Pilah Negeri Sembilan, Zekzo, Puan Syarifah Hafifah BSA, Airil Awi, Raja Kamal, Raja Baizal, apa khabar aku? Saudara Muhammad Raimi Mat Siddiq. Begitu juga Puan Salimah Ahmad dari Kuantan, Puan Hasnah Jaafar, Royla Lawrence. Baik saudara. Sebenarnya ni saya nak bagi tahu juga bahawa mungkin musim panas ni masih lagi berdengut. Siang tadi saudara, saya rasa panasnya ya Tuhan, tak pernah saya alami. Keluar rumah saya nak pergi ke masjid rasa macam nak terbakar kulit ni, ya. Itu keadaannya saudara. Tapi bagaimanapun nak minum air sayang tak boleh lah saudara. Jadi malam-malam lepas kita bersahur, lepas kita buka puasa, banyakkan minum air. Baik saudara. Kita terus bicara kita malam ini. Malam ini semalam tetamu saya semalam adalah pengurusi UMNO Veteran Dato' Osman Desa. Dan hari ini tetamu saya adalah Ketua Penerangan UMNO Wilayah Persekutuan. Dia ni memang hebatlah saudara. Saudara Gulam Muzaffar. Apa khabar sahabat? Alhamdulillah untuk Sri. Ya. So lepas baru tarawih ni bergegas ke sini ya. Berapa rakaat tadi? 8. Di mana, masjid mana tadi? Saya hari ni buat di rumah. Okey. Sebab nak kejarkan waktu ke sini. Sebenarnya saudara boleh buat sembahyang kat masjid ni. Okey. So, saya selalu buka puasa kat rumah, maghrib, isyak dan buat tarawih. Ya, ya. Tadi dalam pukul 9 lebih gerak ke sini lah. Dan hadir sini pukul 10.30. So kalau di surau tu kadang-kadang tak sempat dia habis pukul 10 kan. Makanlah. Makanan ada depan ni kena makan ni. InsyaAllah, jadi kita makan ni. InsyaAllah. Kita sembang-sembang, kita makan-makan apa yang ada, apa yang rezeki yang ada lah saudara. Okey, saudara, saya nak tengok hari ni, saya nampak gayanya dalam video 2-3 hari ni, kecoh. Saudara sebagai Ketua Penerangan UMNO Wilayah, ramainya orang kita yang berniaga di pasar Ramadan tu, yang kena angkut dengan penguatkuasa Dewan Raya. Boleh saudara ulas sikit tak kedudukan tu? Sampai tu saya makan lah, saya makan buah ni. Sila. Dia beginilah. Saya sendiri sebenarnya adalah Presiden pada Pertubuhan Pengurusan Pasar Malam Kuala Lumpur. Yang menguruskan 14,000 penjaja pasar malam di wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Dan kita juga ada menguruskan 24 lokasi bazar Ramadan yang mana ada 1,800 penjaja di bawah naungan pertubuhan saya lah. 1,800. Okay. So daripada 1,800 ni dia ada 24 lokasi lah. So 100% ni yang berniaga ni adalah orang Melayu Islam kita. Ya betul bila di BKL bagi orang kata mandat
Ya. Dia di bawah DBKL ni dia ada dua pengurusan yang berbeza. Betul. Satu pengurusan yang DBKL uruskan di dua tempat, di dua lokasi. Satu ni di Jalan Tar dan satu lagi di Taman Tasik Permaisuri. Taman Tasik Permaisuri, okey. So selebihnya 63 atau 64 lokasi bazar Ramadan yang ada dalam Kuala Lumpur. Hampir lebih kurang 5,000 penjaja. So diuruskan oleh persatuan-persatuan induk. Okay, persatuan-persatuan induk ni ada NGO-NGO yang menguruskan dan NGO saya selaku Pertubuhan Pasar Malam ni. So kita uruskan 24 lokasi dan ada 1,800 lah. Okey. Memang dalam kita punya perbincangan bila diberi tauliah ataupun watikah untuk kita menguruskan bazar Ramadan ni, ada perkara-perkara undang-undang kecil yang perlu kita patuhi lah. So contohnya macam daripada segi penyediaan makanan, daripada segi kualiti makanan, ni semua mesti ada sijil. Harga macam mana harga? Sijil lah, ya saya nak terangkan sikit-sikit lah. Sijil dan juga dengan suntikan typhoid apa semualah untuk mereka layak berniaga dan boleh dapat lesen sementara selama 29 ke 30 hari lah dalam tempoh sebulan. Apabila diberikan kepada kita mandat, dan kita akan uruskan modus operandi dari segi kebersihan, dari segi pengagihan petak, dari segi keselamatan trafik ni semua diberikan kepada pihak penganjur. Okey. Cuma kat sini saya nak beritahulah tentang persepsi dan mungkin ada sedikit tomahan yang berlaku di bawah dan orang ramai yang mengatakan penganjur-penganjur ni adalah orang yang memanipulate dari segi harga, tapak, jualan. Ini sebenarnya saya nak betulkan orang kata persepsi yang ada dan tuduhan dan tomahan yang diberikan pada. Sebenarnya kami NGO persatuan yang menguruskan penjaja-penjaja kecil yang membuat perniagaan bazar Ramadan ni sebenarnya telah ada satu set amount yang dibenarkan oleh DBKL untuk kita charge kepada pihak-pihak penjaja. Tapi tinggi tak rasa-rasa harganya? Dia begini sebagai contoh. So ini yang saya nak terangkan sebagai contoh. Apabila peniaga tu dia berniaga di satu lokasi, kita dibenarkan oleh pihak DBKL jumlah harga antara 6 ke 800 ringgit. Saja? Untuk satu petak lah. Okey. Untuk so, itu untuk selama 30 hari tu lah? 30 hari lah. Okey. So, nampak macam mahal tetapi sebenarnya daripada 6 ke 800 ringgit tu, di situlah ada 120 ringgitnya untuk lesen DBKL. Okey. Kemudian ada sikit kos untuk trafik, kita bagi bayaran rela untuk tempoh 30 hari. Okey. And then kita juga sediakan kenopi, kita bagi apron, kita bagi topi dan adalah beberapa perkara yang kita bagi kepada penjaja-penjaja. Okay. So itu amount dan telah dibincang dengan DBKL, satu justifikasi yang mana pihak DBKL benarkan untuk kita kan kenakan charge sebanyak itulah kepada peniaga. Kepada peniaga. Okay. Dan peniaga bersetuju. Dan ada juga beberapa lokasi yang mana lokasi-lokasi yang panas. Contohnya macam di TTDI, Taman Tun Ismail, Raja Alang. Yang Raja Alang ni semua tempat-tempat yang memang hot. Okey, sebenarnya tu saya nak bagi tahu sebenarnya ada juga kartel yang di luar pengetahuan kita yang ambil tapak-tapak ni dan dia menyewakan balik kepada orang ketiga. Ini yang jadi masalah. So bila benda ni berlaku, dia menuding jari pada persatuan. Tapi orang yang kita bagi lesen, orang yang kita tauliahkan untuk dia boleh berniaga, dia subletkan kepada orang. So bila dia sublet, benda ni yang akan jadi kenaikan harga daripada segi. Datuk bayang di jalan Jalan Tar kalau kita ikutkan DBKL hanya charge lingkungan bawah pada 2,000. Okey. Dia sediakan kenopi disediakan tempat. Okey. 2,000 tu saya rasa justify. Tapi orang kita sendiri ni mengalibabakan tapak tu. Ini saudara, ini masalahnya. Tapi bila persepsi di luar sana mengatakan persatuan, sebenarnya tidak. Sebenarnya penjaja tu sendiri dia nak mengambil untung secara cepat, dia jualkan tapak tu. So tapak tu dia jual harga 10,000, 15,000. Ini yang menjadi masalah. Dan benda ni dah berlaku.
berlaku daripada sejak mula Bazar Ramadan itu ditubuhkan. Kartel-kartel ni masih ada yang mana kita tidak dapat benteras. Kenapa? Sebab pertamanya harga tapak yang kita bagi adalah terlalu murah. Okey. Walaupun nampak 600, 800, 1800 di tapak jalan tar, tapi sebenarnya itu adalah harga yang paling murah. Okey. Dan mereka sanggup untuk berbelanja, untuk membeli tapak-tapak yang panas, tapak-tapak yang strategik sehingga puluhan ribu, 15,000, 20,000 untuk diorang berniaga di situ. Kalau kita perasan, orang yang datang berniaga di situ adalah orang yang sama. Tempat yang sama. Sebab apa? Dia dah pasang kaki, dia dah pasang orang dekat dalam penjaja ni. Kalau kau dapat tapak, kau kena sublet kat aku dan aku akan bayar kau sekian amount. So daripada situ, kita tak dapat benteras. Saya tengok kenyataan Datuk Bandar Ipoh. Datuk Bandar Ipoh minggu lepas dia dah bagi tahu, dia kata kalau pihak Datuk Bandar Ipoh mendapati mana-mana tapak yang disewakan pada orang yang bukan asalnya, dia akan rampas. Apakah Dewan Raya tak boleh buat tindakan begitu? Dia bukan tak boleh. Ini ada sedikit kelompongan yang saya selalu sentuh. Sebab dekat dalam DBKL itu, dalam lesen tu ada satu kolom pembantu. Okey. Sebenarnya kalau kita tengok, kolom pembantu itulah sebenar pemilik penyewa kepada tapak yang ada dekat situ. Okey. So bila DBKL datang, DBKL tanya, tuan ataupun pemilik kedai itu ataupun Tapak tu? premis tu siapa? Polan si Polan. Tapi tak ada. Tetapi dia letak nama pembantu. Pembantu itu yang datang. Sebenarnya pembantu tu yang membayar sewa. Ini yang dipanggilkan konsep Alibaba yang mana menjadi masalah kepada pihak DBKL. Saudara selaku Ketua Penerangan UMNO wilayah, sebagai Ketua Penerangan UMNO wilayah dan juga sebagai Ketua Bahagian, saudara tak boleh main-main isu ni. Saya tengok, cuba kita tengok sebentar tengok ni apa, ada tak ini, kita tengok VT ni, saya nampak serius ya. Okey, kita tengok VT sekejap dalam masa 2-3 minit. Orang nak kaya, nak cari duit, nak siap. Balik! Mak, orang Melayu je. Niaga lah bodoh. Duit beli bawa mati ya. Bodoh. Okey. Saya lihat sendiri. Saya nampak kecoh. Siapa pertama sekali kecoh. Yang kedua amat memalukan. Warga kita bertempur dengan ahli penguasa pun kita dalam bulan puasa. Saya rasa apa nak jadi negara saya ni? Saudara sebagai Ketua Penerangan, apakah UMNO tidak membawa persoalan ini? Apakah tidak ada jalan untuk membenteras? Sebenarnya, Tok, saya sebelum saya jadi Ketua Perangan ni, sebenarnya masa zaman saya Ketua Pemuda dan sebenarnya ada satu kaedah yang mana kita pernah cadangkan kepada Dewan Bandar Raya Kuala Lumpur. Okey. Yang mana cadangan ini masa tu adalah Yang Berhormat Mulia Tengku Adenan, Menteri Wilayah. Saya pernah suarakan dan sebenarnya Tengku Adenan masa tu setuju. Yang mana tapak-tapak perniagaan Bazar Ramadan yang ada di Jalan Tah, terutamanya Jalan Tah. Kita kena buat tender proses. Okey. Di situ cuma ada 200 lebih petak saja. Okey, sesiapa yang berminat untuk berniaga, dia kena buat proses tender. So kalau tapak tu nombor 1, nombor 2 sehingga 220, dia masuk dalam proses tender. So sebab tapak Bazar Ramadan yang ada di Jalan Tah tu adalah tapak yang sebenarnya strategik. Dia boleh dapat ratusan ribu keuntungan di situ pada satu bulan mereka berniaga. So setidak-tidaknya harga pasaran ataupun harga yang kita tawarkan melalui proses tender ni, dia boleh mengurangkan daripada segi keterisan penjualan petak. Contoh macam Datuk saya yang berminat untuk dapatkan tapak nombor 1, betul-betul di depan semua haus. Tapak ni dia boleh pergi sampai 30,000. So kalau DBKL tenderkan tapak tu, contohnya tapak nombor 1 kita buka dengan harga 5,000. Kita kena ada buat bidaan sampailah bidaan yang tertinggi.
So siapa yang dapat bidang tertinggi tu, dialah dapat tapak tu. So maksudnya orang yang beli tapak tu dengan harga 30,000, dia dah takkan jual lagi tapak tu dengan harga yang lagi tinggi. Sebab that dah maksimum. So DBKL akan dapat hasil dan takkan ada penjualan petak yang akan berlaku di tapak yang mana berlaku sekarang. Tak, saya rasa lah, bagi saya kalau ibu-ibu ni, terus terang saya katakanlah, Saudara Gulam, orang kita ni nak berniaga setahun sekali. Kena ada keprihatinan bandaraya memikirkan. Saya cakap terus, contohnya macam mana apa berlaku di Taman Tun. Ya, tapaknya mahal. Jadi peniaga terpaksa menjual barangnya mahal. Tak tu, saya nak perbetulkan. Sebenarnya daripada segi ini, saya sebenarnya menyebelahi pada DBKL. Saya nak terus terang saya. Mentang-mentang saudara jadi ketua penerangan. Bukan. Ini benda yang betul dan saya kena akui. Dan saya sendiri dalam mesyuarat peringkat Jawatankuasa Induk terlibat secara langsung. Tok, saya nak bagi tahu di tapak TTDI bayaran dia cuma 850. Saya tahu. 850 saja. 850 saja. Tapi pasal dia orang kata sampai 15,000. Ini yang sekarang ni ada orang lain yang menggunakan bila dia dapat tapak, dia sublet pada orang. Datuk tahu tak, di DBKL bayaran untuk tapak Bazar Ramadan Jalan Tak cuma 1,800. Ya Allah. Dan deposit cuma 1,000. So dia kena bayar 2,800. Okey. Kalau tak percaya, tengok dalam website DBKL. Tengok dia punya kos harga bayaran untuk tapak di BKL yang ada di Jalan Tak. 1,800. Yang menjadi masalah pada kita, orang kartel ni yang menjadikan tapak tu menjadi nilaian berganda-ganda. Sahabat, nampak gayanya negara kita ni penuh dengan kartel. Kartel beras, kartel gula, kartel bazar. Apa nak jadi negara kita ni? Ini masalahnya. Bila dia orang beli. Tok, Datuk tahu tak macam mana proses mereka ingin mendapatkan tapak ni? Okey. Selepas dia habis hari raya, mereka bercuti 2 ataupun 3 bulan. Okey. Selepas itu, mereka akan start mula buat production. Yang mana pergi ke China, yang mana buat baju raya. Untuk tempoh 6 atau 7 bulan ini, mesti dia orang siapkan ratusan ribu helaian baju Melayu ataupun perkakas ataupun peralatan hari raya. Okey tu? Tempat yang paling strategik dalam Malaysia dalam Malaysia adalah Jalan Tengku Rahman. Okey. Kelantannya, Terengganu-nya, Kedahnya, Johornya, Melakanya, Pahangnya, semua bertumpu di wilayah Persekutuan dan tempatnya adalah Jalan Tak. Di situlah hotspot untuk orang nak berniaga dan untuk melariskan jualan. Pasal tu kalau kita tengok, ada juga branded item yang saya nampak bila saya pergi pun masuk di Bazar Ramadan di Jalan Tak. Mereka ni tu is a big player, tetapi dia orang masuk juga dan dia orang sanggup bayar. Contohnya Datuk Datuk dapat satu tapak harga 1,800, Datuk bayar. Datuk nak berniaga, Datuk ada barang. Tapi barang Datuk tak adalah barang yang branded, barang Datuk biasa-biasa. Alah kurta biasa ataupun songkok biasa. Datuk kira-kira sale satu hari mungkin 2,000 atau 3,000. Sebulan 60,000. Okey, tolak untung, tolak apa ni semua kos daripada segi pekerja apa semua, mungkin Datuk akan untung dalam 10 atau 15,000. Datuk bayang kalau orang datang dekat Datuk offer 20,000. Datuk tak payah berniaga tapi Datuk dah dapat untung 20,000. Siapa yang salah? DBKL salah ke ataupun peniaga yang dapat tapak tu? Sebab proses tapak itu saya terlibat. Kita buat cabutan undi. Kita ada SPRM masa kita buat cabutan undi. Kita ada pegawai integriti. Ada SPRM ada? Ada. Saya di audit oleh SPRM sebelum masuk buat cabutan undi ni. Tangan saya, poket saya semua dipastikan tak ada langsung elemen korupsi. Okey. Dan semua penjaja-penjaja sepatutnya dia faham kerana mereka ada buat aku janji untuk tidak subletkan tapak. Okey. Tetapi apabila berlaku perkara macam ni, so kita tak boleh menuding jari pada DBKL. Saya terus terang tu, this time memang bukan saya konsisten sebab saya tahu dan saya terlibat secara langsung. Okey. Cuma masalah tu macam mana saya cakap tadi, kita sepatutnya kena ada satu tindakan yang proaktif. Contoh nak eliminate kartel-kartel ni. Pasal tu tadi saya ada cadangkan untuk buat tendering proses. So 220 petak ni kita tenderkan. So lepas ni siapa yang ada duit, siapa yang mampu, dia buatlah tender proses dan siapa yang buat bidang tertinggi dia akan dapat tapak tu. Kalau itu tak membantu orang kita. Saya melihat begini sebenarnya. Tak tahulah, saya melihat dia memang tahulah bandaraya tu nak mengawal supaya jangan ada pergaduhan. Macam mana berlaku dah 2-3 tempat di Kampung Pandan bergaduh baru ni.
berpukul-pukul. Tak seronok tengok orang Melayu kita ni. Bukan? Jadi saya merasakan kena Dia begini tu Ya. Saya nak bagi tahu kepada ramai masyarakat orang Melayu di kita luar berniaga sana ni lah. sebenarnya. Saya sebenarnya tak ada halangan kepada Ya. orang Melayu kita nak berniaga. Ya. Cuma yang kita menjadi masalah tu, penduduk sekitar, pemegang taruh, mereka ni tidak mesra kepada penjaja-penjaja yang ada di situ. Contohnya saya nak bagi tahulah di TTDI. Okey. TTDI Taman Tun ni dia. Oh. tempat orang yang memang Kayangan. cari kayangan. Ya. Okey. Tetapi kita ada bantahan penduduk. Menggunakan ahli parlimen. Ya, ya. Membantah supaya bazar Ramadan di situ ditutup. Tetapi di situlah tempat orang kata lombong emas untuk mencari rezeki walaupun harga kayangan. Okey. Letaklah burger RM16 ke. RM30. Letak, itu burger wagyu. Letaklah burger wagyu ni RM30. Tapi disebabkan purchasing power dekat Taman Tun yang bukan sahaja duduk dekat situ sebab level Datuk, Tan Sri pun ada, Tun pun ada. Ketua Hakim Negara ada, Ketua Polis Negara ada, yang di-Pertuan Agong pernah turun, yang Pemaisuri Agong pun pernah datang situ. So nilai komersial kat TTDI itu ada. Tetapi jadi isu bila ada bantahan penduduk yang tidak mesra dengan bazar-bazar Ramadan ni. Sama juga di tempat-tempat lain. Alasan kesesakan lalu lintas. Ya. Kedua adalah persekitaran jadi kotor. Ketiga menghalang laluan keluar masuk penduduk di kawasan perumahan. Datuk tengok contoh di Seksyen 1 Wangsa Maju. Kita ada 352 tapak penjaja yang terpanjang di Kuala Lumpur. Ya. 352. Tok 352 tu kalau Datuk ambil satu orang kalau berniaga di situ satu hari untung ataupun penjualannya kita kiralah 1,000. Sekurang-kurangnya 350,000 amount harga barang yang dijual. Bayang kalau satu bulan 350 kali dengan 30 1 juta. lebih tu 9 juta punya perniagaan. Bayang itu kalau kita tengok. Itu yang saya kata. Daripada segi macam ni, dia kena ada satu sifat yang mana penjaja dia menghormati orang ataupun stakeholder dan stakeholders yang berada di kawasan itu pun tu kena memainkan peranan supaya menerima dan redha keberadaan pasar-bazar Ramadan ni di kawasan masing-masing. Betul Sebab lah. bazar Ramadan itu adalah bazar Ramadan yang berkonsep komuniti. Ya. Operasi perniagaan hanya pukul 3 sampai pukul 7, Betul. 4 jam je. So apa salahnya bagilah peluang. Bagilah orang kata sebagai satu orang kata sebulan tak sampai pukul 9. Mungkin 29 hari ataupun mungkin 28 hari mereka berniaga, bagi dia orang luang. Tapi kalau bila dia orang buat bantahan, adalah peniaga-peniaga yang datang nak berniaga kecil-kecil kat tepi-tepi jalan ni. So sebagai orang yang bertanggungjawab, penguatkuasa di BKL, dia terpaksa ambil aduan ini untuk dia membuat tindakan. So bila dia membuat tindakan, Itu yang tadi itu yang berlakunya tadi macam tadi. So, Saya sedih sebenarnya. saya cakap terus terang, saya rapat dengan DBKL, saya kenal pengarah penguatkuasa, saya kenal. Saudara lama lah jadi kita ketua pemuda berkawan, dan saya pernah sebagainya. dia tahu, dia orang pun kenal saya. So dia kata, Haji, kita kalau tak ambil tindakan kita kena hentam. Yang paling kuat hentam kita ahli parlimen. Datuk pun faham lah ahli parlimen siapa. Saya tak nak sebut lah. Tak payah Ahli sebut, parlimen. Kan? Kemudian menggunakan Majlis Perwakilan Penduduk. Ya. MPP bantah. Kemudian gunakan Persatuan Penduduk bantah. So bila bantah, ruang untuk berniaga tu makin sempit. Alasan yang saya sebut tadi lah, Yalah. kesesakan jalan raya lah. Padahal biasa tu bazar Ramadan, pasar malam, itulah sebenarnya the beauty of bazar Ramadan dengan pasar Ramadan. The beauty of bulan Ramadan. Dan the beauty of bazar Ramadan. So dan bulan Ramadan pun kita rasa inilah peluang untuk orang kita, orang Islam, Cari orang rezeki. Melayu, cari rezeki. Betul. Tak apalah, bagilah. Faham-fahamlah. Datuk faham. Saya nak bagi tahu. Kenapa bila datang bazar Ramadan je ada kes ni? Kita sebenarnya pun ada bazar Deepavali. Kita juga ada bazar Chinese New Year. Tapi tak ada masalah begini. Tak ada masalah macam ni. Kenapa? Contoh di Brickfield. Kita ada bazar di Deepavali. Lagi pun besar, jalan pun trafik pun sesak pun teruk juga. Chinese New Year pun ada juga bazar. Ya. Tapi kenapa bazar Ramadan saja menjadikan tumpuan isu dan besar. menjadi polemik dan isu besar? Betul. Ini satu benda yang kita kena tengok apa masalah. Dan saya sebenarnya bersedia untuk bincang. Dan saya minta tolong dalam kes isu penguatkuasaan ni, kadang-kadang saya selalu cakap dengan pihak DBKL, kita kena ada satu sifat empati lah. Ya, Kita ya, jangan ya. kita jangan terlampau mendengar
satu ataupun dua orang. Sebenarnya Persatuan Penduduk ni kadang-kadang ahli parlimen ni dia dengar 3-4 orang ni punya bantahan je. Bukan keseluruhan. Tok, Datuk tahu tak? Sebenarnya orang penduduk yang ada dekat situ pun suka ada bazar Ramadan. Memang Kalau tak ada, kalau dia orang boykot lah, let's say lah dia orang boykot. Dia kata bazar Ramadan di tempat ni menyusahkan kita, tak boleh masuk, kesesakan, ada masalah kita daripada segi kebersihan apa semua. Dia boykot lah, tak payah pergi makan, tak payah beli barang ataupun beli makanan untuk nak buka puasa. Tapi dia orang ni yang berdondong-dondong datang beli makanan. Betul so lah. maksudnya ada nilai tarikan daripada segi penawaran dan juga ada pembelian. So bila ada orang beli dengan begitu hebat, of course tempat tu akan jadi satu tempat yang hot, satu tempat yang jadi panas. So orang akan datanglah kat situ, sama ada kau lesen, kau tak lesen kan pun, dia akan datang berniaga juga di situ. Saya ingat ginilah saudara Gulam, saudara mewakili UMNO yang berada dalam bandaraya. Tolong selesaikan masalah ini. Tolong selesaikan masalah ini. Kita sekali boleh, kalau bolehlah akan tahun depan cek jalan. Saya beritahu saudara, contohnya macam mana bila kita musim banjir. Saya mungkinlah agak tak relevan lah kata orang, tapi saya nak bagi contoh. Musim banjir dulu, bila berlaku banjir, berbondong-bondong orang terpaksa hantar makanan lah, lori datang apa sebagainya. Tapi apabila Presiden UMNO menjadi pengurusi NADMA, hari ini banjir saja, semua mangsa banjir cantik aja. Nampak tak? Maksud saya tu, mesti ada satu kekuatan. Ada political will to solve the problem. Saya memang terus terang saya kata, hari ini kalau masalah banjir, bencana alam, memang saya angkat topi dengan Presiden UMNO. Selesai. Saudara jangan nafikan. Tengok di Kelantan. Dulu masa bila banjir di Baling apa semua. Ingat tak, saudara? Lori datang, Perdana Menteri datang dengan special jet lah apa semua datang, berbondong-bondong. Rakyat tak tahu macam mana nak tolong. Beras dah tak terurus. Tapi hari ini, kalau banjir saja, semua yang terkesan daripada banjir itu, semua boleh duduk tenteram. Sama ada 2 hari ke, 3 hari ke, sebulan ke. Sebegitu juga sekarang ini, Bazar Ramadan. Saya haraplah saudara, cubalah saudara jadi macam juara, macam presiden saudara. Selesaikan masalah untuk peniaga di Taman Tun khususnya. Jalan Raja Alang, Kampung Pandan, Pasar Keramat. Ini semua wilayah saudara, bukan saya. Saya boleh bagi saya jawatan menteri. Memang makan kuih. Memang bagi kelar saya dah. jawatan menteri wilayah, tahu macam mana saya boleh buat, tapi saya tak naklah bagi formula saya sekarang. Ini formula orang UMNO. Kalau bagi orang lain dapat kredit. So bagi saya jawatan menteri. Tapi demi tahulah saya macam mana nak buat. Tapi saya bagi tahu kepada Datuk Seri Anwar, bagi lantik saya jadi menteri wilayah, tahu macam mana saya nak uruskan. Saya tahu dan formula macam mana nak selesaikan isu tentang penjaja dekat dalam Kuala Lumpur. Saya tengok. Saya faham sebab saya bergelumang dengan penjaja ni dah hampir 29 tahun. Okey. Daripada umur saya 21, sekarang saya dah 50. Dan saya nak bagi tahu Datuk, saya ni walaupun berjuang kepada peniaga-peniaga kecil, tapi saya tak pernah ada lesen. Saya tak pernah ada satu lesen. Wa ima lesen pasar malam, lesen bazar Ramadan ataupun lesen pasar tani, tak pernah ada. Saya tak pernah ambil lah. Tak pernah. Sebab saya begini tu, saya rasa masalah masyarakat penjaja ni sebenarnya dia tiada pemimpin yang boleh bawa dia orang ke satu level yang lain. Okay. Mereka ni selalu dipikir dan dipandang sebagai satu golongan yang bawah. Tapi sebenarnya salah. Mereka ni lah sebenarnya golongan yang paling banyak is a cash risk. Orang yang kaya tentang tunai, berniaga yang mana menjalankan aktiviti perniagaan dan merancangkan mikroekonomi rakyat ke bawah. Saya suka saya malam ini. So itu yang sebenarnya. Kalau Datuk kata tadi nak selesaikan masalah ni, lantik saya jadi menteri. InsyaAllah boleh saya selesaikan. Tahu saya nak mengaturkan macam mana. Satu, yang kedua harga. Harga tu janganlah harga kayangan sangat. Harga mahal, memang mahal. Macam mana nak saya takkan nak suruh boykot. Nanti jadi macam ini apa Dr. Akmal pula. Saya beginilah tu Saya daripada segi harga ni saya sebenarnya lebih bersifat tentang organik ataupun daripada segi apa orang kata harga itu biar ditentukan oleh pasaran. Willing buyer, willing seller. Willing buyer, willing seller. So apabila kita melihat harga-harga, contoh tu di kawasan kalau colek ni colek sedap ni. Di kawasan-kawasan tak, dia tengah sedap ni tu. Bercakap nanti nak bercakap makan ni dia tak sedap. Saya bercakap saya makanlah. Okey. So nanti mati dia punya idea benda cakap ni semua kan. So
daripada segi harga ni sebenarnya pihak pembeli dia ada dia punya kuasa untuk membeli. Okey, pihak penjual dia ada juga dia punya benchmark berapa keuntungan yang patut dia letak, berapa nilai harga pasaran yang sepatutnya dia tawarkan kepada pembeli. So it's always be willing buyer and willing seller. So kalaulah dua-dua ni bersetuju, ada akad untuk beli, so jangan komplain. So orang, saya cakap terus terang tu, saya bila pergi ada 4-5 bazar Ramadan saya pergi, saya tanya kenapa air balang ni RM3, tapi di tempat lain ada RM4, RM8 ada RM6, ada RM8. Betul, saya tak nafikan. Kalau kita tengok bazar Ramadan di PPR, satu PPR ni saya bagi tahu PPR Batu Muda. Okey, PPR Batu Muda ni dia punya customer atau pelanggan ni semua dia kalangan kawasan saya lah, kawasan saya lah. So B40. So bila dia jual dengan harga RM3 air balang Tapi bila saya pergi ke TTDI, saya tengok satu pula harga barang RM8. Okey. Orang di TTDI dia beli. Orang di PPR Batu Muda pun dia beli. Tapi dia beli dengan harga RM3, yang dia beli dengan harga RM8. So kalau kita nak tengok kesesuaian demografi kawasan tu, so kita jangan pertikaikan daripada segi purchasing power orang di situ. Contohlah macam kita minum kopi di Starbucks. Kopi di Starbucks berapa ringgit? Oh, RM18. RM18. Kopi di kedai mamak mungkin RM2.50, RM3. Cuma bezanya daripada segi tempat kedai mamak dengan Starbucks. Starbucks ni dengan aircon dalam mall. Kalau kedai mamak di tepi jalan. Tarik. Rasa sama. Rasa sama. Kadang lebih sedap lagi tarik tapi tu. nilai kawasan yang mereka berniaga tu berbeza. So inilah menjadikan polemik daripada segi harga. Saya tak nafikan, betul ada sedikit peningkatan daripada segi harga sebelum-sebelum ni. Adalah yang komplain, kata harga barang naik. Memang betul, saya akui apabila pihak Jabatan Statistik ada berhubungi dengan saya, dia tanya dengan saya, Haji selaku pengurusi, ada tak Haji dengar rungutan? Saya kata, ya, ada, memang saya akui. Tetapi saya bukan orang regulator yang menguruskan tentang harga-harga barang. It's always a national issue. Okay? Bila datang national issue, dia melibatkan beberapa elemen dan faktor yang menjadi contributing factor kenapa harga barang naik. Dan saya nak bagi tahu bukan hanya daripada segi tapak yang mana menjadi pertikaian yang sebentar tadi, tapi faktor-faktor daripada segi barangan asas dan juga barangan yang untuk membuat juadah berbuka puasa, makan ni semua, contohnya macam gula, macam contohnya bawang, ini semua benda-benda yang kalau kita lihat di luar sana, dia melipat kali ganda. Tambah-tambah dengan kos sara hidup yang meningkat, dan saya tak nafikan daripada segi itu. Tapi kalau kita ambil daripada segi asas perniagaan, willing seller and willing buyer, so kita tak perlu pertikaikan. Kalau ada orang tu dia nak dan dia mampu untuk beli dengan harga tu dan dia tak pertikaikan, so I think we have to leave it, let it organically happen dan juga berlaku di bawah tentang penawaran dan penjualan barangan yang mereka ada transaksi perniagaan di kawasan bazar Ramadan masing-masing. Saya bila ada gula bercakap tu, sedap saya makan. Saya makan colek. Saya makan tu Saya makan. Okay. Ambil tisu. Ya. Dalam mulut. Tak, kita ni sebenarnya sembang kita ni sembang sahur ni. Dia bukan straight begitu, tidak. Memang saya makan, saya bercerita ya. Okey now. Bab itu kita pulang pada kerajaan lah. Untuk memastikan kawalan harga makanan dan sebagainya. Okey, kita haraplah saudara mungkin ada ideanya kalau saudara jadi menteri yang mudah-mudahan. Okey. Itu ada tak jadi menteri dulu lah. Baik. Semalam 2 hari lepas saya dengar selaku ketua perangai UMNO. Ini masuk politik lah. Tadi topik lain lah, topik lain ni. Saya nampak gayanya Presiden UMNO dan nampaknya dah naik angin nampaknya dengan Mamat seorang tu, saya tak sebut nama pun. Tiba-tiba bila dia menuduh, buat soalan, mengatakan UMNO ini adalah bawa hidup kepada parti keadilan dan sebagainya. Dan kita nak dengar apa kenyataan dari Presiden UMNO. Dah ada BT tak? Ini apa? Contoh mainkan BT. Sampai ini you boleh makan kuih. Boleh. Kita pasang BT. Mengetahui bahawa kita diserang
bukan saja daripada luar, tetapi kita dipecahkan daripada dalam. Terlalu ramai yang mengkhianati parti sendiri. Ya, dan di dalam usaha pembersihan ini tentunya saya yang menjadi sasaran. Bukan mudah untuk mengendalikan sebuah parti yang dilemahkan daripada dalam. Dan kita tahu bahawa beberapa parti yang menjadi stru politik kita melaksanakan dasar bagi menanamkan kebencian pada kita, dan pada waktu yang sama menggunakan pengkhianat dalaman untuk memecahkan parti dari dalam. Dan ini cukup sukar, tetapi tidak mustahil untuk kita emerge, untuk kita bangkit semula. Ya, jelas daripada beberapa pilihan raya kecil selepas PRU yang ke-15, ya, kita beroleh kejayaan. Ya. Walaupun di dalam PRN di 6 negeri kita tahu pihak setru politik kita menggunakan kaedah 3R, dan mereka menggunakan pelbagai muslihat pada parti-parti berkenaan untuk membalingkan dan mencemarkan imej kita. Apatah lagi saya sendiri telah menghadapi 87 pendakwaan yang dilakukan oleh pemimpin yang menjadi Perdana Menteri semula untuk tempoh 22 bulan, sengaja untuk merosakkan imej saya, ya, kerana kaedah untuk merosakkan sesebuah organisasi itu ialah mencemar dan mengaibkan pemimpin utamanya. Ini dilakukan ketika center of gravity-nya zaman Pak Lah, ya, di mana ketika itu the fourth floor, ya, dijadikan sasaran, ya. Selepas itu apabila Datuk Seri Najib mengambil alih, the center of gravity-nya berbalik kepada Datuk Najib. Jadi apabila saya mengambil alih dalam serba kepayahan itu, center of gravity itu komandannya beralih kepada saya. Mengetahui bahawa kita diserang. Okey, kalau saudara Gulam tengok, saya tengok body language. Saya melihat Presiden ni nampak dia geram tu sebenarnya. Sebab dia mengatakan bahawa UMNO diserang dari dalam, dari luar dan sebagainya. Saya dah bercakap bahawa Presiden telah pun ni ada bouncing sekarang. Presiden telah pun melakukan pembersihan. Ramai juga parasit-parasit yang telah pun tersingkir dan disingkirkan. Tak begitu, saudara. Saudara selaku ketua penerangan wilayah negeri tahu. Saudara bukan ketua pemuda bahagian, bukan juga ketua penerangan bahagian, tapi saudara sebagai ketua penerangan UMNO wilayah yang mengetahui sedikit tentang makanlah sampai itu. Sampai cerita tadi tu saya suruh makan. Tak tertelan untuk bila soalan nak terus kat saya. Nak jawab. Jadi saya merasakan bahawa wajar ke mereka yang dulu mempertahankan UMNO, mengangkat presiden, tiba-tiba bila tak ada dalam tu dah mula menyerang. Ada 3-4 orang tu tak berhenti-henti hari-hari serang presiden, malah tuduh biar hidup dan sebaiknya. Boleh saudara Gulam bagi sebagai ketua penerangan, bagi pandangan sebagai ahli ekonomi pun nak tahu juga. Dia beginilah tu. Semalam saya pun ada ulas isu ni di NR Channel. Saya lebih suka sebenarnya parti intact, okay? Dengan apa juga keadaan, apa juga gelombang, kita kena percaya kepada kita punya Amirul Mukminin lah. Yeah. Maksudnya kita percaya kepada ketua kita. Saya nak bagi satu analogi lah tu. Yeah. Kita ambil sejarah Khalid Al-Walid. Yeah. Khalid Al-Walid ni tu panglima perang yang orang kata tak pernah kalah dalam medan. Yang terhebat lah panglima perang Islam. Okay. Ya. Dan apabila dia masih menjadi kafir ataupun dia berperang dengan Nabi sehingga peperangan Uhud, dia masih lagi beranggapan dia menang apabila menentang tentera Islam ketika itu. Okay. Dan lepas habis tu barulah dia memeluk Islam. Dan kalau kita tengok sejarah Khalid Al-Walid ni, dia sebenarnya adalah satu tokoh yang hebat. Dan dia lahir dalam zaman satu lagi Amirul Mukminin, yang mana khalifah kita ketika itu adalah Khalifah Umar Al-Khattab. Okay. Umar Al-Khattab ni adalah kita punya khalifah, dan Khalid Al-Walid ni adalah pemimpin panglima perang kita. Dan telah berperang banyak tempat, menakluk banyak kawasan negara untuk meningkatkan syiar Islam. Tapi ada satu peristiwa tu, apabila kedua kelompok ataupun penyokong-penyokong antara Khalid Al-Walid dengan Umar Al-Khattab ni bertembung. Okay. Di situ ada satu pertembungan daripada segi politik. Yang mata ada setengah-setengah mengatakan Khalid Al-Walid ni adalah orang yang sebenarnya layak untuk menjadi khalifah.
Dan apabila perkara ini berlaku di bawah dan didengari oleh Saidina Umar, dia lihat benda ni bukan satu perkara yang sihat Okey. dalam kita punya kesatuan. So apa yang dilakukan oleh Saidina Umar? Saidina Umar pecat Pecat Khalid Al-Walid ni. Khalid Al-Walid, betul. Ya? Di satu peperangan di Iraq tak salah saya, Ya. dia dipecat. Tetapi bila dia dipecat, Khalid Al-Walid tidak menunjukkan sikap menentang. Ya. Khalid Al-Walid mengambil sikap yang tenang, redha dan pasrah dengan keputusan daripada Khalifah Amirul Mukminin, Umar. ya. Amirul Mukminin. Ya. Dan apabila dia mendapat berita itu, utusan tu, Saidina Khalid Al-Walid ini pulang balik ke Madinah Ya. dan tanya kepada Umar, kenapa? Dan Umar memberi penjelasan tentang apa yang Sedang berlaku. dan Ya. apa yang dia lakukan adalah kebaikan. Dan apabila dia mendapat penjelasan, dia balik semula perang ke Iraq. Ya. Okey, apabila dia berperang di Iraq, semua penyokong-penyokong ni tertunggu-tunggu sama ada Khalid Al-Walid ini akan mengangkat bendera untuk memerangi Umar ataupun stand down. Okey. Dan Umar kata senang saja pada panglima yang baru dan kepada tentera-tentera yang dia dulu terajui. Ini bukan kerana Khalid Al-Walid. Ini adalah kerana Islam. So dia nak tunjukkan di situ dan dia nak mengajar kita kesatuan dalam berorganisasi itu lebih penting. Lebih penting, ya. Kerana dia melihat tujuan utamanya adalah untuk memenangkan Islam. Bukannya dia nak memenangkan diri Khalid Al-Walid. Betul. So inilah sebenarnya yang kita kena belajar dalam kita berorganisasi dalam siasah politik. So semua pemimpin dan juga semua ahli UMNO kena ada sifat seperti Khalid Al-Walid. Saya bila Datuk bagi tahu tadi ada 3-4 orang pemimpin, ya betul, kadang-kadang kita ni terlepas. Kita ni nak tunjuk yang kita ni orang kata apa, luar daripada kebiasaan, tak nak ikut orang kata barisan ataupun toe to the line. Okey, boleh, saya tak nafikan. Tapi kalau sampai tahap melampau, menuduh parti, menuduh pemimpin, dan memberi satu gambaran yang parti ini terlampau teruk, walhal itu parti kita. Ya. Itu parti kita. Kita kena perbetulkan parti itu dalam bentuk yang dibenarkan, dalam suasana yang dibenarkan. Betul. Ada mesyuaratnya, ada perhimpunannya, kita tegur di situ. Tapi kalau kau bercerita dalam pentas pilihan raya, kau condemn, kau bantai, kau balun, kau sendiri hina dan kau sendiri kutuk parti kau sendiri. Sedangkan kau bertanding dengan parti itu. Ya, sebenarnya apa yang kau nak tunjukkan ni? Adakah kau nak memberitahu kepada rakyat dan kau nak beritahu that you are actually a hero for something that you are creating problem for your party. So, adakah itu sebagai ahli parti yang mengikut etika dan juga etik sebagai ahli parti? Tak. So, bagi saya tak nak quote lah nama-nama. Saya pun tak suka nak quote. Sebab dalam saya cuma lebih kepada nak memberitahu kepada ahli-ahli UMNO, pada pemimpin-pemimpin yang mungkin terasa pedasnya makan cili bila dia tengok kita punya wawancara ni, kena muhasabah. Ya. Ambillah semangat Khalid Al-Walid supaya kita kena bentuk kesatuan kita, kita jangan pecah. Dan apabila pecah dari dalam adalah benda yang lebih bahaya daripada pecah dari luar. Betul. Sebab kita tak tahu apa yang berlaku. Sebab benda bila berlaku dari dalaman ini, dia berlaku secara diam. Dan dia akan ada fraction-fraction. So fraction-fraction ni saya anggap sebagai virus, barah yang boleh merosakkan kesatuan kita, dan apabila kita menempuh PRU yang akan datang, dia akan rosak. But alhamdulillah, selepas PRU yang ke-15, anasir-anasir ataupun perkara-perkara yang sebegini telah kita kurangkan. Dia secara tak langsung membuat pembersihan etnik. Sedang berlaku Dan telah berlaku. Dah berlaku, ya? Dah berlaku, dan kita tengok apabila banyak kepimpinan di peringkat bahagian bertukar tangan. Ya, ya. Kepimpinan di peringkat sayap bertukar tangan. Ya. So, secara organiknya, kita nampak banyak dan sebahagian majoriti kepimpinan di akar umbi, ketua bahagiannya, wanitanya, pemudanya, puteri bersama dengan kepimpinan utama parti. So ini yang lebih, dan saya rasa
presiden sekarang ni apabila dia melaksanakan tugas dia sebagai presiden dan tugasnya sebagai timbalan Perdana Menteri, dia lebih mudah kerana dia tidak terlalu fokus kepada politik. Sekarang ni kerja dia lebih untuk membangunkan negara, mencari kaedah macam mana untuk kita nak kembalikan balik negara kita ni sebagai satu negara yang makmur, sebagai satu negara yang boleh meningkatkan taraf hidup masyarakat, wa ima siapa pun bangsa yang ada dalam Malaysia ni untuk kejayaan bersama. Itu yang Saya tertarik sebab apa kata Datuk Razlan. Datuk Razlan apa susah politik kepada Timbalan Perdana Menteri. bawah saya tu. Kan. Jadi bila dia mengatakan, dia kata siapa yang buat hidup? Daripada tak apalah nak kata atau bukan katalah, tapi akal sekarang jangan jadi apa lembu apa kebau bawa lumpur. Habis semua terpalut katanya. Saya jawapan politik saya kenal tu. Mengertinya saya kata, kalau kita tangan kita menunding pada seorang sahabat, maka orang pun akan tunding juga pada kita. Sebab tu. Betul, kita throwback lah tu Okay, kita sembang-sembang ni kan. Kita dia lah nak masuk 10 malam terakhir ni nak cerita pasal. Saya tengok saudara pun berhemah je. Tak ada nak pantai. Okey, cantik lah kita cakap malam ni. 10 malam terakhir ni nak kutuk-kutuk orang ni pun tak. Tapi kita belajar dari sejarah. Sejarahnya bila kita kalah bukan teruk, tetapi 1999 memberi satu gambaran yang pada itu, ketika itu orang Melayu apabila ada satu fenomena besar, peristiwa besar, Anwar Ibrahim dipecat, okey, kita masa tu masih kekal 2/3 majoriti, tapi banyak kursi-kursi Melayu kita hilang. Okey. Dan apabila kita pergi ke PRU yang seterusnya, alihan daripada segi kepimpinan daripada Tun Dr. Mahathir pergi kepada Pak Lah. Okay. Dan Pak Lah bawa satu naratif baru iaitu Islam Hadari. Betul. Dan combat apa ni orang kata rasuah, penyelewengan. So UMNO Barisan Nasional menang hampir 200 kursi, 198, 199. 194. Lebih kurang lah kita menang. So masa tu nampak cantik. Tapi bila datang 2004 ke 2008, yang ini ada satu waktu yang mana The Fourth Floor Boy. ketika Semua orang tahu lah. Semua orang tahu. Kitchen cabinet ni lah. So benda itu adalah permulaan tentang penurunan. Mendadak. The beginning of the fall lah. Yes. Orang kata is a moment yang mana UMNO start sinking. Dia tak payah nak cakap orang betul. biar awak hidup lah. Tetapi perasan tak? Ya. Masa zaman tu dan ketika itu kita tak menakut pun pemimpin Polan Sipolan ini sebagai biawak hidup. Betul. Tak ada. Kita anggap benda ni adalah satu benda yang kita kena terima sebab dia pemimpin. Kita kena sokong dan dokong. Kita kena perbetulkan keadaan. Okay? Dan terbukti 2008 kita kalah teruk. Betul. Dan itulah permulaan kita hilang 2/3. Ya. Ingat tu Ya. Walaupun kita dapat rampas balik, kita kalah Terengganu dan kita kalah Kedah. Okey. Itu 2008. Tetapi lepas 2008, kita masih lagi mendukung kepimpinan Polan Sipolan. Si Polan tu yang mengatakan biar hidup dan semua tu lah. Okey. Kita masih anggap, dan apabila beliau menang balik Ketua Pemuda, dan jadi orang kata menteri. Tetapi isu dia yang 2008 ni masih lagi melekat. Betul. Okey, masih melekat. Sebab nak iriskan atau eliminate tentang Fourth Floor Boys ni bukan mudah. Betul. Okey. Payah. Memang begitu payah. Tak payah sembang lah, semua orang tahu. Semua tahu siapa orang ni, siapa gerangan ini, siapa circle ni kita tahu So bila datang 2013, okey, kita masih lagi tidak dapat 2/3. Kalah tu. Kalah, tapi UMNO dapat penambahan kursi daripada 79 tak salah saya jadi 87 ataupun 88, ada 9 atau 10, tapi dalam masa yang sama kita dapat rampas Kedah, kita dapat rampas Terengganu. Masa tu Tetapi kita tak dapat 2/3. Malah kerusi-kerusi komponen kita yang banyak teruk kalah. Betul. MCA-nya, MIC-nya, gerakan kita itu banyak kalah. Dan Pening kita almost walk masa 2013. Ingat tu Datang 2018, even worse. Kita kalah sebab kita ada faction. Bila kita ada faction dengan kes yang besar 1MDB dengan apabila, dan bila 2018 ni kita kalah dan kita cuma dapat 79 kursi, semua pemimpin kita menuding jari kepada seorang, iaitu Datuk Seri Najib. Itu tak betul lah tu. It's unfair. It's totally unfair because dia tak ambil kolektif responsible. Patutnya dia sebagai Ketua Pemuda bertanggungjawab. Dia tak ambil kolektif responsible. Okay? So sepatutnya daripada segi inilah semua pemimpin kena muhasabah dan kita kena perbetulkan balik parti kita. Okey,
bila Datuk Seri Najib dah letak jawatan, Ya. Datuk Seri Zahid jadi pemangku, dan bila ada pertandingan. So, benda itu berlaku secara demokrasi yang dibenarkan dalam parti. Kita tak boleh nak dispute benda tu. Okay? Bila kalah, tak apalah. Bila anda dah kalah, anda kena terima kekalahan. Ya. So, bila terima kekalahan, kenalah bersama dengan orang yang menang. So, janganlah condemn. Ketika 22 bulan, kenapa ketika itu UMNO boleh intact? Kesemua ahli-ahli parlimen UMNO masa tu boleh intact. Tapi bila kita diberi satu nikmat oleh Allah Ta'ala, nikmat yang bukan besar, menjadi balik kerajaan. Sebahagian di bawah Tan Sri Muhyiddin selama 13 bulan. Okey, betul? Kita jadi sebahagian daripada kerajaan. Yalah, dah berlaku langkah Sheraton apa semua, berlaku. Okey. Kita masih lagi tidak muhasabah diri. Pemimpin kita yang mana yang sebelum ini yang ada masalah peribadi dengan presiden masih tak muhasabah diri. Beranggapan presiden masih liability, jawab hidup. Ini berada pemikiran daripada dulu. Okay? Selepas kita bertukar tangan Perdana Menteri, Datuk Seri Ismail Sabri juga. Kita punya orang je Kita juga Perdana Menteri. Berlaku juga. Inilah fraction. Bila pertemuan presiden dengan Perdana Menteri daripada camp yang sama, daripada orang UMNO yang sama, daripada parti yang sama, tetapi tak boleh hook each other. Masing-masing ada Egonya. ego, tetapi saya lebih menekankan party first. Ya. Dan personality ataupun individu. Bak kata orang, I love Caesar, but I love Rome more. It's not that I love Caesar less, but I love Roman more. Ya, so macam itulah dia punya orang kata apa, bidalan dia tu. So bila dah kalah pula 2023, dan disebabkan ada beberapa contributing factor yang datang pada Polan ni, so dendam, kesumat, kebencian, semua benda ni datang dalam hati, membuat membusuk, condemn. Dan sampai sekarang. Dan benda ni menjadi orang kata ratib. Ratib di mulut, ratib di bibir, biawak hidup, biawak hidup, biawak hidup. Sampai kan baru-baru ni, apabila ada Perbualan dengan keadilan pun tanya juga sama. So, apa sebenarnya ni? Apa yang kau nak? Apa agendanya? Apa agendanya? Nak tunjukkan balik ke apa ke? Nak tunjuk kau hebat lah. So, tak perlulah saya rasa kan. Jangan sentuh benda-benda macam ni. Bagi aku, kau dah lepaslah. Kau bukan bersama dengan parti dan kau nak pergi buat parti mana, pergilah. Buat kerja. Dan saya suka tu apabila Datuk Seri Saifuddin ni, dia cabar Polan ni. Buatlah parti baru. Buat parti baru. Betul. Barulah gentleman. Kalau Anwar Ibrahim dulu, bila dia dipecat oleh Dia buat parti UMNO, keadilan. dia lawan UMNO dalam bentuk demokrasi parti dengan parti. Yes. Dia menjadi presiden parti dan apabila dia jadi de facto parti, dia lawan. Dia lawan dalam keadaan parti bersama parti. Ini kau individu. Dan kau tak ada substance pun sebenarnya kau nak bercakap. Dalam segi konteks politik, cuma sebagai konteks individu, sebagai bekas pemimpin, kau boleh cakap lah. Tapi kalau kau dare, if you are bold enough, kau nak lawan kita dalam UMNO, okay. You go and form a new party, lah. Kita lawan lah. Ambil alih lah parti muda. Kita go for the battlefield, politik, kita lawan. PRU16, kita lawan. Tengok, Dok, seteruk-teruk Syed Saddiq tu, bagi saya lah, dia sendiri pun ada telur tu untuk buat parti lah, Dok. Betul tak? Betul. Parti muda dia. Walhal dia adalah, orang kata, orang dalam segi politik hijau lagi. Tapi green dia berani tu. Dengan usia dia yang tak sampai lagi 30-an, dia berani buat parti. Kan? Sebab dia tahu dalam bentuk dia membentuk parti, dia actually merancakkan demokrasi dengan membuat satu parti yang dibenarkan oleh perlembagaan untuk bersaing dalam konteks politik. Gentleman lah. Ini kau bekas ketua pemuda. Kata hebat. Bertanding lawan presiden. Lawan presiden. Tapi tak bila boleh. nak suruh tubuh parti, buatlah. Anwar Ibrahim tubuh parti. Anwar Ibrahim tubuh parti. Mat Sabu tubuh parti. Betul. Bila dia keluar pada PAS, dia buat amanah. Barulah gentleman. Betul tak? Ya. So, saya sebab sebulan ni bulan puasa. Saya makan tu Makan. Saya bulan puasa ni saya tak mau memanjangkan sebab ini nanti kalau kita melari, nanti kita balun nanti orang kumpulan tak sedap. Tapi pandangan saudara Gulam, memang saya bersetuju kalau you hebat, you merasa you pernah memacu pergerakan pemuda UMNO, lepas tu you rasa you pernah bertanding presiden UMNO, bila dia kalah,
Tubuhlah parti. Tengku Razali pun tubuh parti juga semangat 46. Ni Datuk Seri Anwar Ibrahim tubuh parti Keadilan. Betul. Selamat Saru tubuh parti apa Amanah. Habis kau bercakap ngungek habis cakap dalam media sosial. Baik jadi macam saya ni buat media sosial ni. Betul. Betul. Okey Tok, itu cerita politik ni kita cerita lagi bila sampai waktunya. Lepas raya ni kita akan jumpa lagi Tok. Jangan lagi. InsyaAllah. Tetapi saya nak bercakap sekarang ni agak ini yang mengusahkan. Ni minta pandangan Tok. It is a serious matter. Sebab hari ni yang bahagia Tan Sri Ketua Polis Negara. Ya. This is a very very serious matter. Memang saya rasa memang saya bercakap sebab apabila Polis Diraja mengesahkan telah menahan seorang lelaki dia warga Israel. Bagaimana dia boleh berada dalam negara kita ini? Satu. Yang kedua, dia memiliki 6 pucuk senjata api 200 putih dan peluru. 200 butir peluru. This is very serious ni. Dan memanglah kita tahulah bahawa kita punya Perdana Menteri adalah orang yang paling lantang menyuarakan tentang penentangan kita dalam Israel dengan Yahudi Zionis ni. Kita dengan warga Palestin, kita pun seriau juga kan. Memang ada ancaman sebagainya. Tapi bila hari ini Ketua Polis Negara mengesahkan bahawa ditangkap dia ni, apa pandangan Datuk sebagai Ketua Penerangan? Saya senada dengan Datuk lah. Ya. Saya anggap perkara ini memang satu perkara yang begitu serius. Serius ya. Pertama sekali, macam mana seorang warga negara Israel yang memegang pasport Perancis ya. boleh masuk ke dalam negara kita, dan ini adalah satu cabaran kepada penguat kuasa kita yang berada di sempadan. Ya. Macam mana dia boleh tembus? Itu soalan pertama. Kedua, soalannya macam mana dia boleh membeli senjata api ni, bukan satu, 6. Okey. Glock, Smith. Ni semua senjata-senjata api yang terkawal, yang tak ada dijual di pasaran secara terbuka. Betul. Bagaimana dia boleh jual? Dan macam mana dia boleh beli? Dan dengan 200 butir peluru. Dan ada 2 daripada laras pistol yang dimiliki penuh dengan peluru. Ya. It's a loaded gun. Ya. So, ni is a big question mark. Okay. Kita jangan cerita pasal apa niat. Ya. Kita jangan cerita apa objektif. Tapi kita cerita sekarang ni, bagaimana dia boleh terlepas. Dan macam mana dia boleh beli pistol dan juga peluru ataupun bahan senjata api ni. Ya. Tapi walaupun kita mesti congratulate juga pihak polis. Pasukan polis kita terbaik. Yang ini saya nak letak ke bawah. Ya. Memang saya setuju. Memang kita ucapkan tahniah kepada polis di Kehebatan Polis Malaysia ni. Yang mana mungkin kita punya intelijen menghidu. Ya. Okey. Bagaimana penangkapan dan telah membuat siasatan dan juga buat satu orang kata apa intipan yang mana warga negara Israel ini telah duduk di beberapa hotel. 3-4 hotel sebelum ditangkap. Okay? Dan modus operandi beliau memang disebabkan ada satu kes dendam untuk kita lihat yang mana dia datang di sini memang niat untuk membunuh. Soal dia bagi alasan soal lain. Itu benda lain lah. Tapi matlamatnya nak membunuh memang ada. Ya, tapi kita kena ambil langkah precaution yang mana mungkin lebih kepada jauh pada itu, mungkin yalah saya tak nak cakap lah benda yang lebih berat. Barang dia jawab lah. Tapi na'udzubillah supaya pemimpin-pemimpin kita utama kita ni dilindungi dengan anasir-anasir yang sebeginilah. Ya, ya. So saya setuju dan saya minta supaya kita kena pertingkatkan kawalan keselamatan kita di pintu-pintu sepadan. Yes. So ini yang kita tahu tu. Yang kita tak tahu. Ya. Mungkin berlaku. Dan pernah satu masa zaman saya jadi ketua pemuda ada aktivis daripada Palestin yang dibunuh. Ya. Di Ampang tak salah saya. Betul. Yang mana dia dibunuh dengan point blank shoot dekat kondo dia. Dia turun daripada rumah dia, ditembak mati. Dan sehingga sekarang kita masih tak tahu siapa pembunuh ni. So benda macam inilah sebenarnya akan menjadi orang kata image negara kita akan rosak kerana kita tak dapat melindungi warga negara kita dan juga warga negara asing apabila berlaku anasir-anasir sebegini. Ya. Dah saya serius sebab bila tengok ni terkejut saya. Sebab saya memang menjangkakan apabila kita lantang. Antara negara yang paling lantang mempertahankan saudara-saudara kita yang dikeronyok, yang diratah
oleh rejim Zionis adalah Malaysia. Ya, Malaysia, Indonesia pun sama juga. Kan? Indonesia pun sama juga. Tapi Perdana Menteri kita, Datuk Seri Anwar Ibrahim, begitu lantang. Kemana saya dia pergi, soal apa. Dia konsisten. Dia konsisten ini. Saya rasa ini Malah dia masa pergi Jerman tu dia buat satu statement yang dan mempengaruhi, itu yang dia marah agaknya, mempengaruhi Perdana Menteri Jerman untuk merubah dia punya pemikirannya. Akhirnya dia pun bersama-sama dengan kita. Betul. Begitu juga di Indonesia, begitu juga di mana-mana pun dia pergi. Malahan waktu dia berada di San Francisco pun berjumpa lebih kurang 20-30 pemimpin dunia dan sudah merubah. Jadi saya rasa benda-benda beginilah, kita warga kita ini malam-malam Lailatul Qadar ni samalah kita doa ya. Saya risau sedikit itulah apabila ketua polis negara sudah buat kenyataan. Ini kalau ketua polis negara selalunya lah polis ni sahabat, dia tidak akan membuat kenyataan kalau benda tak serius. Selalunya. It's very serious. Jadi saya harap warga kita kalau nampak benda yang pelik-pelik itu segeralah hubungi pihak polis. Dan memang saya bagi tahu polis kita ni memang terbaik. Ini kita sembang-sembang sambil sahur ni, polis Malaysia ni memang terbaik dari dulu lagi. Kalau dia nak cari satu orang tu, tak satu merah mana pun, dia boleh cari dapat. Jangan. antara nak atau tak je. Nak dengan tak nak saja. Tetapi bagaimanapun sebagai warga cinta damai, kita mengharapkan agar negara kita ini terhindarlah. Sebab kita bukan nak, kita cuma menyuarakan rasa marah kita. Kerana melihat saudara-saudara kita, sebab Islam itu apabila warga Palestin itu mereka adalah ini saudara kita dan dia wajar dipertahankan. Sebab itu dulu pun saya dah mengundang dia punya duta itu hari. Dan saya pula baru dipahamkan bahawa daripada penduduk di Gaza tu, for your information, daripada ada 2.3 juta rakyat di Gaza tu, 25% saja yang Palestin. Lain tu datang daripada Djibouti, datang daripada Mesir. Mereka juga pelarian sebenarnya. Ini orang tak tahu. Duta dia bercerita dengan saya baru kita faham. Tapi bagaimanapun kerana dia Islam, menjadi tanggungjawab kita mempertahankan saudara Islam kita. Jadi sebab itu. Tetapi bagaimanapun saya nak ucapkan tahniah pada pasukan polis, bawah pimpinan Tan Sri Nazaruddin dan Datuk Ayub. Saya rasa saya ni akan ada lagi ledakan dan sebagainya. Tetapi saya haraplah agar pemimpin negara kita lebih banyak berhati-hatilah pengawal-kawalan keselamatan. Dan rakyat jangan marahlah kalau kawalan keselamatan itu diperketatkan. Saudara Gulam, kita pernah melangkaui waktu sekejap dah. Dah 1 jam tu? Dah 1 jam 3 minit dah. Lepas raya ni kita datang lagi. Banyak benda yang kita nak cakap. Saudara ada pemula tu nanti biar lepas dapat ni. Saudara, saya ucapkan terima kasih kepada Saudara Gulam kerana kita memperuraikan tentang masalah peniaga di dalam bandaraya yang kita harapkan ada penyelesaiannya. Dan begitu juga tentang bagaimana bila Saudara Gulam mencabar. Tapi bulan puasa tak boleh nak cabar lebih. Dia kata kalau kamu hebat, kamu tubuh parti. Sebagaimana Mak Sabu, dia keluar dari PAS, dia tubuh parti amanah. Tengku Razali bila tak dapat di mana tak diizinkan Dr. Mahathir masuk Parti UMNO, dia tubuh Semangat 86. Dia bukan dia tubuh, dia memimpin parti Semangat 86. Begitu juga ini Datuk Seri Anwar Ibrahim. Apabila Mahathir tolak dia keluar, dah tak lagi masuklah UMNO dan sebagainya, dia tubuh Parti Keadilan. So, kalau si dia lah, saya tak nak sebut nama. Jangan bercakap lah, pot sana, pot sini lah. Keluar sekejap, tak payah 10 sekejap, keluar sementara. Bukan keluar sementara, keluar berterusan. Sila bagi sepatah 2 kata sebelum kita ending. Terima kasih kepada Datuk yang beri saya ruang. Malam kita sambil-sambil sahur ni. Saya ucapkan ribuan terima kasih lah. Dan 10 malam terakhir ni kita pastikan kita menemui Lailatul Qadar, InsyaAllah untuk kita sama-sama dalam bulan Ramadan yang penuh barakah ini kita mendapat ganjaran yang sebanyak-banyak mungkin, InsyaAllah. Kita lupakan sejenak tentang politik, kita fokus pada ibadah, pada 10 baki malam yang terakhir ni. Dan saya juga ingin mengambil kesempatan dan mungkin ni untuk bulan ni, podcast ni mungkin yang terakhir lah. Untuk saya mengucapkan selamat Hari Raya kepada peminat-peminat orang kata Amir Hijaz fan. Saya tengok Datuk ni orang kata tak pernah jemu. Tengah hari ada, pagi ada, petang ada, malam ada, berceloteh je dekat Amir Hijaz fan ni. Dan saya tengok juga ada orang kata loyal fan. Ada loyal fan yang suka orang kata melihat ataupun mengikuti Amir Hijaz
Bicara. live bicara dan live ni. Dan saya nampak Amir Ijaz ni podcast dia lain. Terima kasih. Sebab pertamanya yang mengendalikan ni orang yang senior, yang ada pengalaman dan tahu tentang orang kata apa, asam garam, belok politik, yang mana faham tentang isu-isu semasa dan tahu tentang sejarah-sejarah tentang politik, tentang negara kita, dan itulah yang saya nampak. Dan malam ini saya mengambil kesempatan sebab saya dah mengucapkan selamat Hari Raya, maaf zahir batin, minal aidin wal faizin, dan saya juga mengambil kesempatan supaya orang UMNO kembali kepada kesatuan. So sekarang ini bukan masa untuk kita nak mundurin jari. Dan insyaAllah pada pertengahan bulan 4 bermula 22 April 2024 sehingga pertengahan bulan 5 kita akan ada mesyuarat cawangan-cawangan. Persidangan. Mesyuarat cawangan ni jadikanlah wadah mesyuarat cawangan ini sebagai satu platform untuk kita merapatkan ukhuwah kita balik. Dan saya sebagai selaku ketua perangan, mungkin kita akan turun seberapa banyak tempat untuk kita beri penjelasan. Sebab tahun lepas kita tak dapat tu. Sebab lepas habis pemilihan kita tak ada masa. Betul. Banyak sangat isu politik yang kita kena perbetulkan. Lepas ada pertemuan, ada perlawanan, ada camp-camp ni. So sekarang ni adalah masa untuk kita rapatkan. Tahun kedua ni adalah tahun ukhuwah. Dan tahun ketiga, tahun keempat ni akan kita buat perkara-perkara yang untuk kita kuatkan parti. So gunakanlah platform itu sebaik mungkin, dan lepas itu akan ada mesyuarat bahagian, mesyuarat sihat-sihat bahagian, dan itu adalah platform yang terbaik untuk kita jelaskan apa juga isu, polemik, masalah yang membelenggu parti selama ini. InsyaAllah. Wallahualam. Terima kasih saudara Ghulam Muzaffar, dan saya mengingatkan lagi semalam saya sudah mencapai persetujuan dengan pengurusi Veteran UMNO Malaysia supaya warga kita berpolitiklah dengan kasih sayang, bukan dengan kebencian. Jumpa lagi malam besok, insya-Allah saya akan mengundang dengan pimpinan pemuda-pemuda daripada Negeri Sembilan. Ketua Pemuda Negeri Sembilan. Malam besok, insya-Allah. Mudah-mudahan malam bulan puasa ni tak adalah pemuda berdebam, kan? Tapi bagaimanapun saya perlu menjelaskan semua isu itu secara terperinci agar warga kita faham. Kita jumpa lagi besok. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat malam. Terima kasih. Sama-sama.